Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam ruangan Pendidikan Islam Tingkatan 2 KSSM. Pada hari ini Ustazah akan menerangkan pelajaran yang ke-19 yang bertajuk Solat Sunat Menampung Kefarduan. Okey, untuk pelajaran ke-19 ini anak-anak murid boleh rujuk buku teks muka surat 141 hingga 144 yang mana tajuk ini merupakan bidang ibadah. Okey, kita tengok pula ini merupakan gambar orang sedang melakukan solat. Tak kiralah solat secara solat fardu maupun solat sunat. Secara berjemaah. Jadi solat ni boleh dilakukan secara sendirian ataupun lebih afdal adalah secara berjemaah. Okey, kita tengok pula jenis-jenis solat sunat. Okey, solat sunat yang kita akan sentuh pada hari ini hanyalah beberapa sahaja, iaitu solat sunat rawatib. Okey, pernah dengar tak solat sunat rawatib? Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat sunat rawatib? Okey, iaitu solat sunat yang mengiringi solat fardu. Okey, biasa kalau kamu nak solat fardu, kalau pergi di masjid ke ataupun di surau ke kan, kamu akan nampak sebelum solat fardu jemaah ada yang melakukan solat sunat, iaitu dikenali sebagai solat sunat rawatib. Sama ada solat itu dilakukan sebelum solat fardu ataupun selepas solat fardu. Okey. Kemudian solat yang kedua itu solat tarawih. Okey, biasa kita tahulah, sedia maklum solat tarawih biasa jemaah akan lakukan pada bulan Ramadan kan. Sepanjang 30 Ramadan tu para jemaah berlomba-lomba untuk mengerjakan solat tarawih sebab banyak fadilat-fadilat untuk solat tarawih berkenaan. Okey, kemudian kita tengok pula fungsi dia ataupun apakah yang dimaksudkan dengan solat tarawih. Itu solat sunat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi sepanjang bulan Ramadan tu suasana hidup dengan melakukan ibadat-ibadat solat sunat tarawih. Okey, kemudian solat yang ketiga itu solat witir. Ada tak di antara anak-anak murid semua pernah melakukan solat witir? Okey, biasa solat witir ni kita lakukan sebagai penutup bagi solat malam. Penutup bagi solat pada waktu malam tu. Okey, maksudnya dia akan lakukan solat ni solat yang terakhir sekali. Dia penutup kepada solat-solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat lah. Jadi dia penutup. Sebaik-baiknya dibuat pada malam-malam malam yang terakhir. Maksudnya sebelum menjelangnya waktu subuh lah. Maksudnya kita dah tak ada buat solat apa lagi dah. Jadi kita tutup dengan solat witir. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada solat sunat rawatib. Okey, solat sunat rawatib terbahagi kepada dua. Okey, kita tengok dulu solat sunat rawatib terbahagi kepada dua. Yang pertama, solat sunat qabliyah, iaitu solat yang dilakukan sebelum solat fardu. Jadi sebelum seseorang itu melakukan solat fardu, dia akan melakukan solat sunat terlebih dahulu. Jadi sebelum solat fardu, seseorang ini melakukan solat sunat terlebih dahulu, iaitu 2 rakaat. Itu namanya solat sunat qabliyah. Sebelum. Qabliyah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia sebelum. Jadi sebelum solat fardu,
seseorang itu melakukan solat sunat qabliyah 2 rakaat. Okey, kita tengok bila waktu-waktunya yang boleh melakukan solat sunat qabliyah ini, iaitu solat subuh. Sebelum solat subuh, sunat lakukan solat sunat qabliyah. Okey, kemudian solat zuhur. Sebelum kamu lakukan solat zuhur, buat dulu solat sunat 2 rakaat. Namanya solat sunat qabliyah. Begitu juga dengan solat asar. Sebelum solat asar, sunat solat 2 rakaat, iaitu solat sunat qabliyah. Maghrib, okey, pun sebelum solat maghrib, sunat melakukan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat qabliyah. Tapi hukum kat sini bukan sunat muakkad lah. Bukan sunat muakkad. Kalau misal kata sebelum solat maghrib kamu tak solat 2 rakaat pun tak ada masalah. Tapi kalau kamu buat pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian solat isyak. Sebelum melakukan solat isyak, sunat melakukan solat sunat qabliyah 2 rakaat. Okey, seterusnya kita tengok pula solat sunat ba'diyah. Ba'diyah dalam bahasa Melayunya adalah selepas. Maksudnya selepas kita melakukan solat fardu, kita melakukan solat sunat 2 rakaat. Namanya solat sunat ba'diyah. Okey, bila waktu-waktu yang boleh melakukan solat sunat ba'diyah ini? Selepas seseorang itu solat zuhur, jadi dia buat solat sunat ba'diyah 2 rakaat. Okey, kemudian solat maghrib. Solat maghrib. Lepas solat maghrib, buat solat sunat ba'diyah. Isyak pun begitu juga, buat solat sunat ba'diyah. Okey, jadi asar tak perlu asar tak, sebelum solat asar tak boleh. Selepas solat asar dah tak boleh melakukan solat sunat dah. Selepas solat asar tidak boleh melakukan solat sunat. Okey, kita tengok pula bagaimana cara untuk melakukan solat-solat berkenaan. Okey, kita sentuh dulu berkaitan dengan cara untuk melakukan solat sunat rawatib. Okey, yang pertama, solat sunat rawatib ini kita lakukan sebanyak 2 rakaat dan 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Lepas tu baru kita susuli dengan solat fardu. Tapi tergantung pada waktu-waktu yang dibolehkan lah. Sebelum ataupun selepas, ataupun sebelum dan selepas, ataupun selepas sahaja, ataupun sebelum sahaja. Tadi kita Ustazah dah terangkan tadi kan, waktu-waktu yang boleh melakukan solat ba'diyah ataupun solat qabliyah. Okey, kemudian dilakukan sebelum dan selepas solat fardu. Jadi jelas kat sini solat sunat rawatib kita buat sebelum dan selepas solat fardu. Bergantung pada waktu-waktu yang dibolehkan. Yang ketiga, solat sunat rawatib ini boleh dilakukan secara bersendirian. Biasanya memang kalau solat rawatib kita tengok memang orang akan buat solat sendiri-sendiri. Tak pernah lagi solat rawatib dibuat berjemaah, tak ada. Semua dibuat secara bersendirian. Okey, kemudian selepas kamu baca Fatihah, pada rakaat yang pertama kita digalakkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, tahu kan macam mana surah Al-Kafirun bunyinya? Okey, kemudian yang kedua, pada rakaat yang kedua kita disuruh membaca surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Okey, seterusnya masih lagi dalam cara pelaksanaan solat. Sekarang solat yang kedua itu solat sunat tarawih. Okey, biasa solat sunat tarawih para jemaah akan melakukan paling banyak 20 rakaat. Paling banyak 20 rakaat
campur dengan 3 rakaat iaitu witir, jadi 23 rakaat. Okey, itu bagi orang yang larat lah, bagi yang mampu nak buat sampai 23 rakaat. Okey, tapi bagi yang tak mampu nak buat banyak sehingga 23 rakaat, jadi jemaah boleh buat sekurang-kurangnya 8 rakaat ataupun 4 rakaat. 8 rakaat tu biasalah jemaah selalu buat 8 rakaat. Itu pun ikut kemampuan. Kalau dah tak mampu juga dapat 4 rakaat pun boleh. Okey, kemudian bila kita nak lakukan solat sunat tarawih ni? Okey, biasa waktunya adalah selepas mengerjakan solat Isyak. Jadi tempoh untuk mengerjakan solat tarawih ni panjang lepas solat Isyak tu sehinggalah sebelum masuknya waktu subuh. Sebelum masuknya waktu subuh ataupun sehingga terbit fajar subuh. Jadi dalam tempoh tu waktu yang sangat panjang. Tengah malam kamu boleh bangun untuk melakukan solat tarawih kalau kamu nak buat seorang-seorang. Tapi kalau kamu dah buat solat secara berjemaah selepas solat Isyak, okey, tak perlu buat lagi lah. Okey, jadi sepanjang malam-malam Ramadan tu kamu bangunlah untuk melakukan solat tarawih. Kalau kamu dah buat bersama-sama dengan imam di masjid, kamu dah tak perlu lagi lah buat solat tarawih. Tapi kalau kamu nak buat sendiri kat rumah, lepas sembahyang Isyak kamu balik rumah, kamu tak buat lagi solat tarawih, kamu balik rumah, kamu tidur, lepas tu malam kamu bangun, kamu pun buat solat sunat tarawih seorang-seorang pun boleh. Okey, solat sunat tarawih ini kita boleh lakukan secara bersendirian. Tadilah macam Ustazah cakap tadi kan, waktu tengah malam kamu bangun, sebelum masuk waktu subuh kamu bangun, kamu buat solat sunat tarawih seorang-seorang, boleh. Tapi paling afdal kita buat secara berjemaah lah. Biasa berjemaah kita akan buat bersama-sama dengan imam kan, di masjid ataupun di surau-surau, ataupun kalau kamu tak pergi ke surau, tak pergi masjid, kamu buat kat rumah bersama ahli keluarga pun boleh. Okey, kemudian ketika kamu bacaan yang perlu kamu baca selepas baca surah Al-Fatihah, okey, kita boleh baca mana-mana surah, baca mana-mana surah yang kamu tahulah. Kalau kamu nak ulang-ulang surah yang kamu tahu pun tak ada masalah. Kalau kamu nak tukar-tukar surah pun boleh. Okey, sekarang kita tengok pula macam mana nak melakukan solat sunat witir. Okey, solat sunat witir ni kita sunat dilakukan dalam bilangan yang ganjil. Okey, ganjil tadi 3 kan? 3, 2 rakaat 1 salam. Jadi ada 3 rakaat. Mula-mula kita buat 2 rakaat 1 salam, lepas tu kita bangun satu kali lagi kita buat 1 rakaat 1 salam. Itu ganjil 3 rakaat tu ganjil. Ataupun kita boleh buat sehingga 11 rakaat. 11 rakaat bersamaan dengan 6 salam lah. Jadi kita buat 2 rakaat salam. Lepas tu kita bangun balik, kita buat lagi 2 rakaat, lepas tu kita bagi salam. Sampailah cukup 6 kali salam iaitu 11 rakaat. Okey. Jadi boleh tak kita buat solat sunat witir tu cuma 1 rakaat saja? Sebab kata ganjil boleh. Okey, makruh kalau kamu buat 1 rakaat saja. Jadi kamu kena buat 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat yang pertama tu, lepas tu salam. Lepas tu kamu bangun balik, kamu buat 1 rakaat, lepas tu kamu salam. Tapi kalau kamu buat cuma 1 rakaat saja, maka hukumnya adalah makruh. Okey, bila waktu yang sesuai kita melakukan solat sunat witir ini? Pada waktu malam, selepas kamu menunaikan solat Isyak ataupun selepas kamu melakukan solat-solat sunat yang lain. Yang penting sebelum terbit fajar subuh. Okey, maksudnya dia penutup kepada solat-solat sunat yang lain. Kamu bangun, kamu buatlah solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat tahajud dan sebagainya. Lepas tu baru kamu tutupkan dengan solat sunat witir iaitu 3 rakaat. Tu maksud dia lah. Penutup kepada solat-solat yang lain.
Maksudnya dah lepas solat sunat witir tu kamu dah tak boleh lakukan solat lagi dah. Solat witir tu yang terakhir. Okey, kemudian solat sunat witir ini kita boleh lakukan secara bersendirian. Secara bersendirian. Biasalah kalau kamu buat solat kat rumah kan, bangun malam, tengah-tengah malam kamu buat solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat tasbih. Okey, kamu akan buat seorang-seorang kan, bersendirian. Kamu tutupkan dengan solat sunat witir. Okey, kalau kamu nak buat solat sunat witir secara berjamaah dengan imam pun boleh selepas solat tarawih. Kan, masa kat masjid lagi tu, sebelum kamu balik, kamu selesai solat tarawih, kamu tutup dengan solat witir 3 rakaat. Okey. Selepas Fatihah, selepas kamu baca Fatihah, pada rakaat yang pertama, bacalah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada hingga akhir. Okey, kemudian pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun iaitu qul ya ayyuhal kafirun. Okey, sambunglah sehingga akhir. Jika solat itu lebih daripada 3 rakaat, solat tu lebih daripada 3 rakaat, kamu boleh baca ulang-ulang surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir. Surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Ataupun surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sehingga akhir. Jadi kalau solat tu lebih 3 rakaat, kamu boleh ulang-ulang lah sampai selesai. Tak ada masalah. Tak semestinya kena baca surah panjang-panjang. Tidak. Akhir sekali kita tengok pula apakah hikmah kita melakukan solat sunat. Apa hikmah? Hikmah tu maksudnya kebaikan. Apa kebaikan, kelebihan kalau kita buat solat sunat ni? Yang pertama, kata dia, dapat menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu. Kadang-kadang kita solat fardu tak sempurna kan, ada yang terlompong-lompong lah kan, termis-mis, tersilap dan sebagainya. Jadi dengan kamu melakukan solat sunat tadi, dia boleh menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu. Hikmah yang kedua iaitu boleh menambahkan nilai dalam beribadah kita kepada Allah. Kita dapat tingkatkan ibadah kita hari ke hari kepada Allah dengan lebih baik. Kemudian dapat menambahkan kesihatan badan. Sebab bila kita solat, kita sepertinya melakukan aktiviti kan, rukuk, sujud, bangun kan. Jadi kita melakukan aktiviti secara tak langsung. Dia membentuk otot-otot badan kita. Jadi menyebabkan badan kita jadi sihat dan segar. Kemudian menjadikan hati kita lebih khusyuk dalam solat fardu. Semua orang nakkan khusyuk kan dalam solat. Bila kita khusyuk, insya-Allah kita fokus. Kita dapat sesuatu, kita dapat nazuk tu, kita dapat satu rasa, satu perasaan, kita dapat dekatkan diri kita dengan Allah. Kemudian yang kelima iaitu dapat melahirkan Muslim yang berlumba-lumba mencari kelebihan yang dijanjikan Allah. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan yang Allah janjikan sekiranya kita melakukan solat sunat ini. Jadi sebagai seorang Islam, kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan, melakukan ibadah, solat sunat dan sebagainya, supaya kita dapat apa yang Allah janjikan tu. Sekarang kita dah berada di akhir penghujung kelas kita. Jadi untuk aktiviti seterusnya, kamu dikendaki menjawab soalan dalam Google Form. Sila tekan link berkenaan. Begitu juga sila isikan link kehadiran anda di sini.
Okey, sebelum tu Ustazah mohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap, harap dimaafkan. Semoga kita mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu pada hari ini, dan kamu berjaya dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.